Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Hafiz dah baca doa tadi, terima kasih. So, kita akan teruskan. Okey, dalam tajuk sistem persamaan macam saya dah sebutkan tadi. Okey, dalam tajuk ni maksudnya apa yang perlu kamu tahu adalah kita nak tengok, kita akan mencari nilai. Biasanya dia akan bagi, contohnya dia bagi X ke, dia cari Y ke, itu kalau dua dua unknown. Okey, sebab soalan dia kadang-kadang kamu akan ada dua persamaan dan dua unknown. Dua unknown di mana persamaan dia satu linear dan satu lagi bukan linear. Okey, satu linear, satu bukan linear, maksudnya mungkin dia kuasa dua, kuadratik ataupun XY ke macam tu. Then untuk sekarang, korang punya dia ada 3 persamaan dan 3 unknown. Okey, dan 3 persamaan, 3 unknown tu kalau kamu tengok dalam buku teks pun dia ada yang pasal penghapusan Gauss tu. Okey, jadi kita akan tengok soalan-soalan ni. Kalau kamu tengok yang saya share tadi banyak itu modul Negeri Sabah, soalan janjang dengan, apa ni, sistem persamaan. Tapi kita akan bincangkan beberapa soalan saja. Okey, tadi Haikal dah buat. Haikal cek dengan jawapan tu betul tak yang Haikal dapat? Jawapan 10 je salah. 10 je salah. Okey. Dan pastikan nanti saya tunjuk dekat mana yang biasanya pelajar hilang markah sebab dia tak letakkan apa ni, jalan kerja Nanti kita tengok. So tahniah Haikal dan saya rasa ramai juga yang lain dah buat. Iliana buat tak Iliana? Liana? Buat cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi tajuk ni merupakan tajuk yang penting. Saya harap semua orang akan menguasainya. Okey, jadi kita akan tengok. Okey, jadi kita akan tengok tajuk ni. Selamat Tahun Baru semalam. Okey, insyaAllah Allah nampak, Allah tahu apa yang kita buat. Memang Allah nampak, memang Allah tahu. Okey, Allah akan bagi ganjaran setimpal dengan usaha korang. Semalam penutup 31 Disember 2021. Hari ni 1 Januari 2021. Belajar AdMed daripada 1 Januari 2019. 3 tahun belajar AdMed, ya? Okey. So, tak tahu, tak boleh buat juga. Aku tak tahu nak cakap apalah. Okey. So, dekat sini, tadi saya dah share soalan. Soalan nombor berapa tadi yang saya share? Nombor berapa? 8, 9, 10. 8, 9, 10? Alamak, tak ada lah kat sini. No. Tengok sistem persamaan yang saya share gambar tu. Bukan yang dekat yang gambar. Yang gambar yang saya screenshot tu. Gambar tu 8, 9, 10. Ya Lepas tu ke? ada lagi Oh, 38. yang ini. Okey. Okey, sekejap Yeah. Okey, kita tengok yang 24 tu. Okey, nombor 24 ada kan? Soalan terakhir yang belakang tu. Yang last kali saya share tu. Okey. Jadi you tengok dekat sini soalan 24. Alamak. Sana. Okey. Jadi kat sini sebenarnya dia dah ada jawapan dah. Awak boleh semak. Okey, awak boleh semak jawapan dia. Okey, semua saya kat sini saya nak ingatkan kamu. Dekat sini ini linear, yang ini bukan linear. Yang linear ada X, ada Y. Bila awak nampak ini linear, cuba ubah awak punya linear tu Y dalam sebutan X atau X dalam sebutan Y. Kalau dia Y dalam sebutan X, pastikan cuba elakkan dari bentuk pecahan. Kadang-kadang kita tak boleh elak, memang dia bentuk pecahan. Kalau tak boleh elak, tak boleh nak kata apalah. So dekat sini untuk dapat markah pertama, you ubah. You akan dapat Y sama dengan 1 tolak 2X. Lepas tu kita akan substitute dekat sebelah sini. Okay? So saya tunjuk dekat sini dan saya akan tunjuk di mana markah diberikan. Supaya awak akan tahu dan awak akan pastikan awak tak tertinggal setiap jalan yang saya tunjuk yang ada markah.
Okey, tolong semua orang mesti kuasai yang ini. Tapi saya rasa macam yang ini tak keluar. Kenapa yang saya kata macam tak keluar? Sebab ini sukatan lama. Sukatan lama yang ada juga dalam sukatan baru. Jadi mungkin dia akan uji pelajar pada yang memang sukatan baru. Tapi saya nak tunjuk juga. Okey, contoh dekat sini, maka saya akan buat, saya ambil Y. Okey, jadi saya akan buat dia Y. Allah Akbar besarnya. Sekejap Okey, so kat sini Y sama dengan 1 tolak 2X. Okey. Kemudian kamu akan nampak dekat situ, dia adalah 2X kuasa 2. Jadi, 2X kuasa 2 tambah Y. Y kita 1 tolak 2X. Kuasa 2 tambah X, Y. 1 tolak 2X. Tolak 5 sama dengan kosong. Kat sini kamu dah dapat 2 markah. Okey, dah dapat 2 markah. Jadi kita selesaikan 2x kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, 1. 1, okey tengok cara kita buat. 1 kuasa 2, 1. 1 darab negatif 2x. Negatif 2x darab 2. Negatif 4x. Kemudian kita tengok dekat sini, seterusnya kita akan ambil okey, negatif 2 kuasa 2. Bila disebut negatif je, kuasa dia tetap positif. Negatif 2 kuasa 2 jadi 4x kuasa 2. Okey. Then seterusnya kita akan selesaikan. Maka dekat sini akan jadi tambah x tolak 2x kuasa 2 tolak 5 sama dengan kosong. So, ini dengan ini habis. So, tinggal dia 4x kuasa 2. 4x kuasa 2. So, ini dengan ini tinggal negatif 3x. Ini dengan ini tolak 4 sama dengan kosong. Jadi, awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan. Okey, jadi dekat sini untuk mendapatkan jawapan, memang kita akan tekan kalkulator. Tapi untuk mendapat markah, kalkulator tak ada markah. Jadi apa yang perlu buat, tengok mesti ikut apa yang saya buat. Okey, kamu janganlah ikut cara kalau awak ada belajar online lain ke, awak tengok dekat YouTube ke, cikgu tu ajar guna cara lain, jangan. Tolong ikut apa yang saya buat. Okey, so kat sini apa? A-nya ialah 4, B-nya ialah negatif 3, C-nya ialah negatif 4. Bukan saya kata cara cikgu tu, kalau awak tengok mungkin ada cara lain, bukannya salah. Tapi ada sebahagian jawapan yang menyebabkan awak akan hilang jalan kerja. Okey, so dekat sini kita masuk formula. Formula dia negatif B. Okey, formula dia adalah negatif B plus minus square root B squared minus 4AC over 2A. Jadi negatif B, negatif 3 plus minus set B kuasa 2, negatif 3 kuasa 2 minus 4AC over 2A. Cukup? Okey, cukup. Jangan buat apa-apa dekat sini, terus tekan kalkulator EQN. Awak tekan kalkulator EQN, awak akan dapat jawapan. Sebab dekat soalan ni dia kata kepada 3 tempat perpuluhan. Okey, jadi awak dapat jawapan panjang, ambil 3 tempat perpuluhan. Awak tengok kalkulator sentiasa memberi jawapan X. Tapi you kena tengok dekat sini. Sini X ke, Y ke, P ke, Q ke. Ikut apa persamaan dekat sini. Sebab kalkulator memang sentiasa bagi X. Kelemahan pelajar, dia kekalkan X. Dia tak tengok sebab kadang-kadang dekat sini bukan X. Okey, so X-nya kamu dapat 1,443 dan X satu lagi negatif 0,693. Jadi seterusnya, ramai pelajar tinggalkan. Kita jangan lupa kita ada huruf X, ada Y. Carilah Y. Macam mana nak dapat Y? Masukkan X dalam persamaan ini. You masukkan X, you dapat Y-nya negatif 1,886 dan Y satu lagi 2,386. Okey, kat sini 5 markah yang kamu dapat. Okey, kenapa saya kata ada cara cikgu kadang-kadang yang lain tu tak dapat markah? Sebab terutamanya untuk soalan ini. Soalan ini jawapannya perpuluhan. Okey, jadi kalau perpuluhan kamu tak boleh guna cara yang dalam bracket. Cara dalam bracket hanya sekiranya jawapannya X sama dengan 3, X sama dengan negatif 4 contohnya. Atau X sama dengan negatif 2/3. Kalau dia jawab macam ni, yes, you boleh dapat ni X tolak 3. Ini jadi X tambah 4.
Kalau dia dalam bentuk ini, dia akan jadi apa? 3x tambah 2. Ya. Okey, tapi maksudnya cara yang dalam kotak ni, dia hanya boleh digunakan sekiranya dia nombor bulat atau pecahan yang cantik macam ni. Kalau perpuluhan, tidak boleh. Maka nak selamat, tak kisahlah apa-apa juga jawapan kamu. Mesti gunakan ini. Dan kelemahan dekat sini, kalkulator dia biasa simplify. Contoh. Kalau kamu punya dapat 4x kuasa 2, tolak 8x tambah 12 sama dengan kosong. Contohlah macam ni. Sebenarnya kalkulator dia dah permudahkan. Dia akan bagi 4. X kuasa 2 tolak 2x tambah 3 sama dengan kosong. Macam tu. Tapi contoh kalau macam ni, bermakna bila kamu X, kamu dapat sini X, sini X. Sedangkan masa kamu jawab soalan ini, kamu tak permudahkan. Jadi, pemeriksa akan cek X darab X adalah X kuasa 2. Sedangkan dekat sini adalah 4X kuasa 2. Jadi, awak tak dapat markah jalan kerja. Okey, jadi saya tak nak awak gunakan yang hijau ni. Okey, guna cara yang saya tunjuk. Jadi, kat mana markah awak dapat? Kat sini you dapat 1 markah. Dekat sini kamu dapat 1 markah. Sini kamu dapat 1 markah. Kedua-dua jawapan betul. So, total you dapat 5 markah. Jadi, saya tekankan dekat sini, wajib menggunakan formula ini. Clear Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, kalau sebab saya rasa ni tak ada masalah. Okey, awak boleh lagi. Okey, kita tengok satu soalan kalau ada pecahan. Tadi saya ada sebutkan, kadang-kadang dia huruf dia K ke P ke. Nampak? Dia dalam K, dalam P. Jadi awak kena ingatlah, sebab kalkulator sentiasa memberi jawapan dalam X. Kamu kena ikut pada jawapan, ikut pada soalan. Okey? Okey, seterusnya kita tengok. Saya tadi share soalan. Okey. Ya, saya nak awak tengok pada jap ada tak saya share soalan pecahan? Jap Oh, tak ada pecahan Okey, kalau tak ada pecahan tak apa, saya tunjuk dulu, saya cari soalan yang melibatkan pecahan. Sebab saya nak bagi tahu kamu bahawa sekiranya soalan itu pecahan, ini dia, soalan nombor 27 ni. Okey, sekiranya soalan ni pecahan, kalau awak tengok, awak cuba hapuskan dia punya bentuk pecahan. Apa maksud saya hapuskan? Yang pertama tu awak tukarkan dulu X equals to 1 tolak 2Y untuk dapat markah pertama. Ini pecahan. Pecahan ni awak ubah. Cara awak ubah, so awak tengok, dia akan jadi 3Y tolak 2X darat silang ya. Dia kan per X, Y. Faham ya? Ini darat Y, ini darat Y. Ini darat X, ini darat X. Macam tu. So, di bawahnya XY, dia sama dengan 5. So, ini bawa sana, maka dia jadi 3Y tolak 2X sama dengan 5XY. Jadi, persamaan kita 2 persamaan dan tak ada lagi pecahan. Maka, bila tak ada pecahan, dah jadi mudah. Okey? Saya tunjuk yang itu je. Sebab yang lain sama je. Saya tak payahlah tunjuk. Kan? Sebab kamu pun bukannya nak lama-lama kelas kan? Jadi saya nak tunjuk yang penting-penting saja. Okey. Bila soalan yang macam ni, kalau awak tengok dekat sini markah dia 7. Kenapa? Sebab persamaan tak ada. Bila persamaan tak ada, maksudnya kamu kena bentukkan persamaan sendiri. Jadi kalau salah bentukkan persamaan, maka habislah kamu punya jawab markah kat sini. Rajah menunjukkan plan bagi sebuah taman berbentuk segi empat tepat PQRS. Taman itu terdiri daripada sebuah kolam berbentuk semi bulatan PTS dan kawasan berumput PQRST. Diberi SR ialah 6Y. S pergi R dia kata 6Y. Q pergi ke R dia kata 7X meter. X tak sama dengan Y. Luas taman. Dia mula-mula ayat dia kat sini luas taman. Luas taman berbentuk segi empat tepat. Okey, PQRS. Luas taman keseluruhan. Bila dia bagi luas taman, kamu kena guna formula luas. Okey, apa formula luas kat sini? Apa awak dapat? Aikal dapat tak soalan ni? Belum, tu tak buat lagi. Tak buat lagi.
Okey, kalau luas taman, jadi kat sini sebenarnya awak jangan tengok-tengok benda ni. Sebab dia kata sebuah taman PQRS, so keseluruhan. So luasnya adalah 7x darab 6y. Jadi yang pertama 7 darab 6, 42xy. 42xy itu taman kita. Dia kata luasnya adalah 168 meter persegi. Perimeter kawasan berumput 60 meter. Mana dia kawasan berumput? Kawasan berumput yang ini, perimeter. Jadi perimeter ni buat macam vektor. PQ tambah QR tambah RS tambah STP. Jadi PQ ialah 6Y. 6Y tambah 7X tambah 6Y. So kita dapat 12Y tambah 7X tambah PTS. PTS dia kata dekat sini dia merupakan mana dia? Ni. Kalau awak tengok kat sini, taman terdiri daripada sebuah bulatan berbentuk semi bulatan. Semi bulatan, separuh bulatan. Separuh bulatan you nak cari half circle punya lilitan. So, formula lilitan bulatan 2 pi r. 2 pi r formula lilitan bulatan. 2 pi r. Tapi separuh. So, you punya jawapan sebenarnya adalah pi r. Pi r. R kita apa? R kita iaitu ini. Radius dia separuh. Jadi 7x maka dia adalah 3.5x. Okey, itu perimeter. Berapa? Perimeter dia kata 60. Okey, kemudian kamu tengok, jangan lupa dia kata pi-nya 22/7. Jadi kita boleh selesaikan kat sini 12y tambah 7x tambah pi dia 22/7. Sini 3.5x sama dengan 60. Okey, so kita boleh selesaikan. Okey, saya tak ada kalkulator sekarang. Cuba tekan kalkulator, 22/7 darab 3.5 berapa? 11. Okey, 11. So, you dapat sini 12y tambah 7x tambah dengan 11x sama dengan 60. Jadi, 12y tambah 18x sama dengan 60. Okey, jadi dalam kes ini, kalau ikutkan ini you punya non-linear. Sebab ni XY. Tapi tak kisah you nak ubah mana-mana. Contoh kalau kamu nak ubah Y. Y sama dengan 168/42X. Masukkan sini pun boleh. Okey, so kat sini nak mudah ni kita buat yang ni. Sebab kalau you buat ini pun dia keluar pecahan juga. Kan? 12, 18, 60 you simplify memang pecahan. Jadi tak kisah. Kalau you nak ambil ini contoh, tengok. Ni persamaan pertama kamu. Ini persamaan kedua. Yang pertama, saya kata contoh. You buat 168/42x. Okey, 42x. 168 bagi 42, 4. Betul tak? Betul tak? Betul. Okey, so sini 4. Jadi, you dapat y sama dengan 4/x. So, ini persamaan ketiga kamu. Masuk dalam yang kedua. Jadi, dia 12y. Y kita 4/x. Tambah 18x sama dengan 60. Okey, so nampak ni ada pecahan. So, darab semua dengan x. 12 kali 4, 48. Okey, tambah dengan 18x kuasa 2. Darab x ni habis. Okey, tolak 60x sama dengan 0. Jadi dekat sini, kalau awak tekan kalkulator, you faktorkan, you dapat jawapan nanti. So, apa yang awak dapat dekat sini nanti, kadang-kadang, nilai x dia ni. Okey, cuba tekan EQN. A18, B negatif 60, C 48. Berapa dapat X? 2 dengan 4/3. Okey, sekejap Negatif 60, negatif B plus minus square root. B kuasa 2 tolak 4. Okey, A, C bahagi 2A. Okey, you dapat jawapannya berapa, Adam? 2. 2 dengan 4/3.
4/3. Okey, kita tengok ada apa-apa syarat tak? Okey, you tengok dia kata 2 dengan 4/3. Dia kata dekat sini X tak sama dengan Y, itu saja. Dan kolam dengan kedalaman seragam. Okey, mengandungi 15.4 meter padu air. Dengan menggunakan pi boleh cari kedalaman. Okey, dia nak kedalaman dalam meter air kolam itu. Okey, kedalaman. Maksudnya guna isi padu. Okey, dia sebenarnya isi padu, separuh isi padu. Separuh isi padu. Isi padu separuh silinder. Apa saya cakap ni? Isi padu separuh silinder. Macam nak lukis silinder separuh? Okeylah. Jadilah. Okey. Okey. So kita nak tengok kedalamannya sama. Okey, di mana kalau awak tengok dia kata isi padu dia 15.4. Okey. Jadi dekat sini kalau awak tengok kita guna formula isi padu silinder adalah pi R kuasa 2 darab dengan ketinggian dia. Tapi dia separuh, jadi kita bahagi 2. Dia kata isi padunya adalah 15.4. Okey, pi R. R kita iaitu tadi R kita 3.5x. Okey, 3.5 X kuasa 2. Ketinggiannya kita tak tahu. Sebab dia tanya kedalaman dia, tinggi dia lah. Okey, then you bahagi dengan 2 sebab separuh sama dengan 15.4. Okey, jadi kat sini kalau awak tengok kita ada nilai X. Okey, kita ada nilai X. Nilai X dia kita ambil dekat sini. Okey, sekejap Kalau awak tengok X, dia kata X tak sama dengan nilai Y. Okey, kita ambil. Okey, you ambil X2. You tengok. 4 bahagi 2 dapat berapa? Sebab syarat dia X tak boleh sama dengan Y. X kita ada 2 jawapan. Kalau X2, you masuk dekat sini. Y-nya 4 bahagi 2. Kat sini Y sama dengan 2. Yang ini Y sama dengan 4 bahagi 4/3. So, dapat berapa jawapannya Y-nya? 3. 3. Jadi, dia dah bagi syarat X tak boleh sama dengan Y. Maka, kita tak boleh ambil ini sebagai jawapan. Faham? So, kita akan ambil pi 3/5. X kita adalah 4/3. Kuasa 2, okey, darab dengan ketinggian 15.4 darab 2 adalah 30.8. Okey, ini ada pi lah kan sebabnya dia punya isi padu tu. Jadi awak selesaikan, maka kat sini awak akan dapat jawapan dia. Pi-nya tak tukar pada 22/7 Okey, you dapat H-nya. Pi-nya dapat 20, ni tukar pada 22/7. So you selesaikan, you dapat nilai H. Faham tak? Okey, cuba tekan kalkulator. Dapat tak jawapan tu seperti yang dalam jawapan tu? Dapat. Dapat. Boleh? Ya. Nak tanya. Ya. Kenapa cikgu assume dia silinder, separuh silinder? Sebab dia dah bagi tahu tu dia half circle kan? Tapi yang dekat bahagian QR tak ada pun half circle. Tak. Maksudnya dia gini. Kolam ni dia ke dalam bawah. Ini plan. Plan maksudnya dia tengok dari atas. Okey. Okey. Okey, boleh? Ada lagi soalan? Ada soalan tak? Jadi hati-hati dekat sini. Sebab dia dah bagi syarat X tak sama dengan Y. Jadi you kena ambil lah mana satu X yang kamu nak. So kat sini kita ambil X ni adalah 4/3. Boleh? Okey ya? Boleh. Cikgu boleh tak zoom out kejap nak ambil gambar? Sekejap awak nak ambil sekali untuk semua Sekejap Nampak? Okey, terima kasih. Sama. Okey, ada soalan orang lain? Boleh? Naim, okey tak Naim? Ya. Cikgu nak tanya boleh? Ya, boleh. Tadi kan soalan yang sistem persamaan kan cikgu kata at least ambil 3 tempat perpuluhan kan? Ikut pada soalan. Kalau dia bagi syarat macam tadi dia bagi.
Dia kata nak berapa titik perpuluhan ke, angka bererti ke, ikut. Kalau dia tak bagi, awak ambil lah sekurang-kurangnya 4 angka bererti for significant figure. Okey cikgu. Cikgu, lepas tu Hmm. kalau kita dah ambil kan tempat perpuluhan tu, lepas tu kan nak kena substitute cari Y kan? Guna yang awak dah bundarkan. Oh, okey. Terima kasih cikgu. Okey. Lagi soalan? Okey. Bagus. Awak tanya tu supaya lepas ni kawan yang tengok ni dia boleh faham lah. Sayang betul lah. Kenapalah kawan-kawan kamu ramai tak join ni. Saya risau. Diorang tak risau ke dengan markah diorang? Saya risau sangat. Okey, tengok seterusnya kita tengok kat sini. Sebab saya cuma nak bagi panduan kamu. Macam mana kita nak jawab ni. Kadang-kadang kamu tak ada idea nak jawab. Okey, dia kata, ni Aikal dah buat, ada Aikal? Siapa yang dah buat ni? Ada? Tak ada Seutas dawai yang panjangnya 52 cm dipotong kepada dua bahagian. Okey? Okey, berlainan panjang, setiap bahagian dawai itu dibengkokkan. Okey, untuk membentuk sebuah segi empat sama. Seperti di sini. Jika luas kedua-dua buah segi empat sama, sisi itu ialah 89. Cari nilai X dan Y. Jika luas kedua-dua buah. Maksudnya kita tambahkan. Okey, you tengok dekat sini dia ada perimeter. Sebab 52. So you ada perimeter sebab kat sini dia kata segi empat sama. Kamu jangan kata, cikgu gambarnya macam bukan segi empat sama je. Jangan. Kalau dia dah sebut dia tu segi empat sama, kau ikut je lah. Okey. Jadi segi empat sama, perimeternya adalah 4Y tambah 4X sama dengan 52. Ini satu markah. Kemudian dia kata luas. Luas jadi Y kuasa 2 tambah X kuasa 2 sama dengan 89. Selesaikan. Boleh? Okey, ini saya tunjuk macam tu je. Nanti kau orang buat sendiri. Okey. Ini pun sama. Tengok. Saya nak bincangkan yang ayat-ayat ni. Kalau tak ada ayat-ayat tak apa. Okey. Seutas dawai berbentuk bulatan. Okey, seutas dawai berbentuk bulatan dengan jejari 14 cm. Dibengkok untuk membentuk sebuah segi empat tepat dengan panjang 2y tambah 20. Okey, segi empat tepat. Okey. So dia kata kat sini 2y tambah 20 dengan x tambah 10. Okey. Diberi luas segi empat terbentuk itu ialah 420. Cari x dan y. Okey. So dia kata kat sini seutas dawai berbentuk bulatan. Okey, dengan jejari 14 cm. Maksudnya dawai tu bulat, jejarinya 14 cm. Kalau jejari 14 cm, apa idea yang kamu nampak dekat sini? Pasal ini. Lilitan. Ya, lilitan. Maksudnya lilitan bulatan kita ni jadilah perimeter kepada segi 4. Okey, so lilitan bulatan kita adalah 2 pi r. Okey, jadi kat sini kalau awak tengok ada tak pi diberi? Dia tak ada tukarkan apa-apa pi, so kita biarkan dia dalam pi dulu. 2 pi, r-nya ialah 14. So kamu dapat dia adalah 28 pi senti. Sorry. Betul lah. Okey. Jadi apa yang awak nampak dekat sini, dia cerita pasal luas. Luas jadi awak darab ini, darab dengan ini. Sorry. Luas satu lagi you ambil ini, perimeternya. X tambah dengan 10, darab 2. Sebab ini dengan ini. Sebab dia kata seutas dawai berbentuk bulatan berjari 14, dibengkok. Dibengkok untuk membentuk segi empat tepat dengan panjang. So awak selesaikan ini. Jadi cuba awak tengok ni 28 sebab dia dalam pi, ke atas ada pi, so kita kena ubahlah. Okey, so 28 darab dengan pi ialah 22/7. So sini 4. So 22 darab 4 you dapat 88. Jadi kita dapat X tambah 10, 2 sebab 2 sisi tambah dengan 2
2Y tambah 20. So perimeternya ialah 88. Faham? Faham. Okey. Faham. Then satu lagi cerita pasal luas, maka kita dapat X tambah 10 darab 2Y tambah 20 sama dengan 420. Jadi sangat cantik soalan ini. Okey, ini bukan soalan SPM jadi kalau dia soal, maksudnya awak tengoklah, satu dia cerita pasal lilitan bulatan. Okey, tapi lilitan bulatan ni nanti mungkin pelajar main ambil 14. Dia tak perasan ini jejari. So sepatutnya kena cari lilitan bulatan tu berapa. Okey, ada soalan? Saya tak habiskan. Saya keluarkan itu je. Maksudnya you ada dua persamaan. Iaitu persamaan kamu satu pasal perimeter. Satu lagi pasal luas. Cikgu, Ya. contohnya kan, budak tu ambil 14. Dia dapat markah paling maksimum berapa? Oh, maksudnya dia buat sama dengan 14. Okey, kalau dia buat sama dengan 14, maksudnya persamaan dia dah salah dah. Okey, persamaan dia dah salah. Jadi kat sini you akan dapat, dia akan keluarkan sebab pelajar akan buat, contohnya kat sini dia ambil 14 kan. Dia ambil perimeter ini kan. Maksudnya perimeter sama dengan 14. Saya rasa dia tak akan dapat markah lah. Sebab dia tak dapat keluar, mungkin dia dapat yang ini je. Pasal luas, formula luas. Satu je. Sebab perimeter dia tak akan dapat. Sebab dia tak faham maksudnya, sedangkan dia cerita pasal jejari. Dia jejari. Jadi untuk perimeter dia tak dapat markah. Dia boleh dapat formula markah satu saja dekat luas. Then nanti kan dia akan buat kan. Dia buat walaupun salah, dia buat substitute, dia buat formula kan. So kat situ dia boleh dapat 2 markah. Jadi mungkin maksimum daripada 6 dia boleh dapat 3 markah. Faham? Okay. Sebab tu jangan tinggal. Tinggal memang tak dapat markah. Okay, next. Naim ada Naim? Naim? Ada. Naim, saya nak semangat engkau yang macam kelas hari tu Naim. Buat sampai habis baru engkau balik. Kan? Kalau tak, engkau hari tu Naim tak balik-balik. Tunggu nak buat sampai habis. Buat balik tau Naim. Dia kan bila kamu dah buat, masa tu kamu faham. Next kan, kamu sesekali tu macam minggu lagi, minggu depan ke, cuba tengok balik. Jangan tak tengok terus. Nanti kamu lupa. Saya nak semangat yang itu. So, kita nak tengok sekejap berapa orang ada. Okey, saya nak tengok muka-muka di sini siapa yang ada. Okey. Ini budak. Oh, sorry. Ni tengah tanpat Iman ni. Cek. Dah habis. Okey, orang yang sama. Okey? Tak apalah, tahniah. Tahniah untuk diri korang, tak apa. Okey, saya tengok sini. Raja menunjukkan sekeping papan berbentuk segi 4. Seorang pekerja ingin memotong papan itu kepada 2 keping papan berbentuk segitiga. Perimeter segitiga ialah 24. So, boleh potong je lah. Potong perap macam tu. Perimeter, so kita akan dapat. Dia kata perimeter segitiga ialah 24 cm dan ukuran sisi terpanjang segitiga ialah X tambah Y. Sebab dia kata ukuran, kat sini dia dah bagi dah ukuran sisi terpanjang segitiga ialah X tambah Y. Jadi maksudnya yang ini memang akan jadi X tambah Y. Kamu tak payah gunakan Pythagoras theorem. Faham tak? So yang hijau tu akan jadi X tambah Y. So satu guna formula perimeter, then awak akan gunakan untuk mencari luas. Okay. Sebab kat sini kalau awak tengok, okay, dia ada daripada ni kalau awak tengok mula-mula kita nampak dia ada perimeter. Sebab dia kata kat sini ni segi 4. Segi 4 dan awak potong. Kalau ikutkan perimeter segi 4 kita dapat sini 3x Y, 3x Y. Ini satu pasal perimeter segi 4. Tapi dia kata kita kena potong papan ini kepada 2. Dia kata perimeter segi 3. So kita dapat 3x tambah Y
tambah X tambah Y sama dengan 24. Okey, itu satu. Kemudian, dia nak hitung luas. Luas adalah setengah, darat tapak, darat dengan tinggi. Hitung luas. Oh, sorry. Hitung luas papan. Kita kena cari nilai X dengan Y. Sebab dia nak hitung luas papan, iaitu keseluruhan. Okey, ini satu pasal perimeter. Apa lagi satu maklumat yang kamu ada kat sini? Tadi saya kata dah. Pythagoras. Apa dia? Kan Sekejap, siap. Tadi saya kata dekat sini dia dah bagi X tambah Y. Kalau tak nanti kamu pergi buat sini adalah guna Pythagoras theorem. Tapi bila dia dah bagi X tambah Y, dia ada segitiga bersudut tegak. Jadi nak guna apa tadi Adam sebut? Apa Dam? tak ada apa-apa. Sebut. Aku tak kata salah pun Dam. Pythagoras. Ya, Pythagoras. Kenapa nak takut? Segitiga bersudut tegak. So, dia adalah Pythagoras theorem. Pythagoras theorem iaitu di mana apa tadi? 3X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Jadi kat sini dia dah dapat. Ini adalah apa tadi? X tambah Y. So, kita guna Pythagoras theorem. Iaitu 3X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan apa? X tambah Y kuasa 2. Ya. Kuasa 2. Okey? So, itulah yang kamu dapat. So, 2 persamaan. Boleh? So, selesaikan sendiri. Boleh ya? Boleh. Okey. So, saya tinggalkan yang ini. Okey, semua ni samalah. Awak tengoklah. Tolong buat sendiri. Saya nak pergi pada 3 persamaan. Sistem, okey, 3 persamaan. Okey, kalau awak tengok dekat sini. Okey, kita tengok soalan ni. Tak nak. Okey, kita tengok yang ini. Okey, saya cuba buat penghapusan Gauss juga. Saya buat satu soalan je ya. Dan soalan ini juga kita akan gunakan sistem penghapusan Gauss. Okey, saya tunjuk juga sebab dia merupakan satu juga kaedah yang digunakan. Okey. So dekat sini kalau kita tengok, kita akan labelkan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Okey, kalau kalau kita tengok dekat sini kita boleh hapuskan Z. So persamaan 1 saya akan tolak dengan persamaan kedua. Atau 2 tolak 1 tak ada masalah. Okey, so kalau saya tolak, saya nak buat 2 tolak 1 sebab nampak ada negatif. Tak ada masalah pun, terbalik pun tak ada masalah pun. 2 tolak 1. 2 tolak 1, 4X tolak X. So saya dapat 3X. Boleh tak ni saya buat macam tu? Boleh. Boleh Kat exam boleh ke tu? Memang boleh, tak ada masalah. Oh ya ke? Boleh. Maksudnya awak dah buat 2 tolak 1. Awak buat kan 4X tolak 3X. Awak boleh dapat. Tak ada, maksudnya sebab kat sini awak dah tunjukkan jalan kerja dia. 2 tolak 1. Okey? So, you dapat tu. Jadi, negatif 4, Y tolak 3Y. So, dapat negatif Y. Z tolak Z habis. Sama dengan 7 tolak 2 ialah 5. Ini satu persamaan. Okey? So, satu lagi kalau awak tengok dekat yang persamaan ketiga. Jadi, apa yang perlu awak buat dekat sini? Okey, ini ada satu persamaan. Sekarang saya buat, kita tengok, ini Y tak ada. Kan? Kalau 1 dengan 3 pun tak boleh ada yang dihapuskan. 2 dengan 3 pun tak boleh. Kecuali kita kena samakan. Okey, jadi apa yang saya buat dekat sini, saya akan darab 2 persamaan ketiga. Persamaan ketiga saya darab 2. So, saya dapat 4X. Okey, tak nak. Sebab saya nak buang Z. Sebab kat sini ada XY. So, saya nak buang Z antara persamaan 2 dengan 3. So, saya akan darab 3 untuk persamaan 2. Persamaan 2, saya darab 3. Saya dapat 4 kali 3, 12X. Tolak 12Y. Tambah 3Z sama dengan 21. Manakala persamaan ketiga kita, dia adalah 2X tambah Y tolak 3Z sama dengan negatif 4. Jadi, saya nak hapuskan Z, maka saya guna operasi tambah. 12 tambah 2, 14X. Okey, tolak 11Y, Z habis sama dengan 17. Jadi, sekarang kamu ada 2 persamaan. Persamaan apa tadi? Yang ini
persamaan 4 dan persamaan yang ke-5. Jadi dekat sini ada 2 persamaan, 2 unknown. Gunalah kat sini dia dapat Y kan? Nampak? Y ni so awak nak darab 11 nak hapuskan boleh, nak guna substitution method pun boleh. Contoh saya guna kaedah penggantian persamaan 4 tu dia akan jadi 3x tolak 5 sama dengan Y. Okey, saya akan masuk dalam persamaan 5. Persamaan 5 adalah 14x tolak 11y. 3x tolak 5 sama dengan 17. Selesaikan, betul tak? 14x tolak 33x tambah 55 sama dengan 17. Okey, jadi betul tak? Saya tak ada kalkulator ni. 14x tolak dengan 13x. You dapat berapa? Negatif 19 Betul. 19x sama dengan 17 tolak dengan 55 berapa? 38. 8. Betul? Betul, negatif. Negatif 38. Maka x kita dapat 2. Dapat x masuk dalam persamaan 4. Dapatlah y. Dapat y masuklah atas dapat z. Faham? So x kita dapat 2. Y kita dapat apa? Y kita 3 kali 2 6 tolak 5. Y kita 1. Betul? Betul. Okay, dan kita nak dapat Z masuklah sini. 12 kali 2, mana-manalah tak ada masalah. Masuklah mana-mana suka hati awak pun. Contoh saya masuk dekat sini. 12 darab 2, 24. 24 tolak 12. 12 tolak dapat 12. 12 bawa sana 21 tolak dengan 12. 9. Z kita dapat 3, betul? Betul. Yes. Okay, so ini dia jawapan. Settle. Okay, so itu dia 3 persamaan. Okay, kita tengok saya tunjuk guna persamaan Okay, Gauss. cikgu. Ya, Please cikgu scroll atas. atas. Dia kan kata guna kaedah penggantian. Jadi kaedah tu kena buat dari awal ke atau boleh buat penghapusan dulu lepas tu penggantian? Kalau dia kata guna kaedah penggantian, kamu kena gunalah. Tapi sebab ini dia ikut apa ni? Ikut sukatan. Ada guna kaedah penggantian, ada macam tu Tapi dalam peperiksaan biasanya dia tak bagi tahu pun. Gunalah apa-apa pun. Tapi kalau dia kata guna kaedah penggantian, memang kamu tak boleh guna kaedah ni lah. Ini tadi tak boleh lah. Sebab ini saya guna kaedah penghapusan. Oh, so kalau kena dari awal lah penggantian yes. sampai habis. Ya, betul. Kalau dia suruh ganti, gunalah ganti sampai habis. Kat sini tadi saya guna dua-dua. Ganti saya guna, hapus pun saya guna. Boleh? Tapi sebab soalan ni tak pernah keluar macam ni. Sebab ini baru. Tapi saya rasa dia tak guna kot macam ni. Cuma saya nak tunjuk yang kaedah penghapusan Gauss ni kita cuba sama-sama. Okay, sebab dia ni agak menyakitkan jiwa. Okey, tengok kita cuba bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita try. 1 negatif 3 1. 4 negatif 4 1. 2 1 negatif 3. Zup. 2 7 negatif 4. Okey. Hati-hati. So dekat sini kamu nak kena buat sehingga dia jadi identity. Kamu dah tahu kan matrix identity iaitu yang sini jadi satu, yang lain kena jadi kosong. So, buatlah apa-apa pun tak kisah. Okay, kamu jangan gaduh dengan kawan ni. Aku darab 2 lah. Aku ni tak kisah pun. Apa dia buat tak ada masalah. Tinggal kadang-kadang cara yang kamu buat tu mungkin panjang, dia cara pendek ke macam tu. Okay, tengok. So, kita akan letakkan ini baris 1. Ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3. Okay. Saya kata saya nak kosongkan ini. Saya nak kosongkan ini. Contohlah. Atau saya kata saya nak kosongkan ini. Tak ada masalah pun. Buatlah mana-mana pun dulu. Tak ada masalah. Okey. Jadi, kalau tengok dekat sini, saya nak ubah ini dulu. Saya nak ubah yang kedua. Baris kedua dulu. So, bila saya nak ubah baris kedua, tengok. Saya akan kekalkan dulu ini 1. Negatif 3, 1. 2. Saya kata saya nak ubah baris kedua. Apa saya buat? Saya bahagi dengan negatif 4. So, saya kata baris kedua saya bahagi negatif 4. 4 bagi 4, negatif 1. Negatif 4 bagi negatif 4, 1. 1 bagi negatif 4, negatif 1/4.
7 bagi negatif 4, you dapat negatif 7/4. Okey. Kemudian kamu tengok, okey, dekat sini nampak ini dah jadi 1. So, saya kata, apa saya nak buat? Saya nak jadikan yang sini kosong. Tapi sini 2, sekejap. Saya nak jadikan ini kosong. Saya nak jadikan ini kosong, nampak tak ini 1. Ini dah 1. Jadi saya kata baris kedua tolak baris ketiga. Okey, baris kedua tolak baris ketiga. So, kalau awak tengok dekat sini, baris kedua saya negatif 1. Negatif 1 tolak. Betul. Negatif 1 tolak 2. So, sini jadi negatif 3. Okey. Then, ini 1. 1 tolak 1. Ini jadi kosong. Okey. Negatif 1/4 tolak negatif 3. Tekan kalkulator. Berapa dapat? Saya malah nak congak. 11/4 Tolak 3 ke tambah 3 je? Tolak negatif 3. Tambahlah. 11/4. 11/4. Okey, then ini negatif 7/4 tambah 4. 16, 7, 9. Sahih. 9/4 Mm-mm. Okey. Okey, next kita tengok seterusnya. Sekarang saya kata saya nak jadikan ini kosong. Saya nak jadikan ini kosong. So, apa yang saya buat? Sekarang nanti ini pecahan. Saya akan gantikan ini. Nampak ni? Ini negatif 3. Ini negatif 3. So, kita boleh buat dia. Saya gantikan dia. Awak jangan kata darat kosong tu semua jadi kosong. Okey. So, saya buat ini. Ni jadi negatif 1 kan? So, awak akan ubah dia. Kita gunakan. Kadang-kadang kita akan terbalik macam tu lah. Pening sikit lah memang. Tapi tu saya nak tunjukkan kaedah penghapusan Gauss. Kita akan buat sampai dapat jawapan nanti. Awak akan dapat jawapan sama dekat sebelah ni. Okey. Sekejap Ini saya akan darab dengan. Okey. 3 B2 tambah dengan B1. 3 B2 tambah dengan B1. 3 B2 maksudnya sini negatif 3. Negatif 3 tambah dengan 1. Tak boleh. Betul lah. 3, negatif 3 kan? Negatif 3 tambah 1. So, sini dapat negatif 2. Faham tak? Faham tak? Faham. Okey. Betul tak? Okey, then 3 B1. 3 darab 1, 3. 3, ini negatif 3. So, kosong. Okey. 3 B2. Negatif 3/4 tambah 1. Negatif 3/4 tambah 1. Dapat 1/4. Betul tak? Betul. Okey, 1/4. Okey, next. 3, negatif 21/4 tambah 2. 8, 13. Negatif 13/4. Betul? Betul. Okey. Negatif 13/4. Okey, tak cantik lagi. Okey, mana lagi? Negatif 1. Dia akan pusing-pusing lah. Dia akan awak. Tapi kita cuba juga. Kita cuba. Ini. Tak boleh juga. 2. Okey. Ini 2 B1. 2 B1. Mana pula 2 B1? Cikgu, Hmm. kalau soalan kata kan guna teknik Gauss, lepas tu kita guna teknik lain, lepas tu dapat jawapan akhir, dapat Tak kosong boleh. juga ke? Tak boleh lah. Alah. Tapi saya rasa dia tak keluar ni. Sebab dia ni panjang nak buat ni. Kalau dia keluar saya rasa Buang masa. buang masa, betul. Ini kan baru ni saya buat kalau untuk senior korang, Kak Yasmin dia belajar kat matrik. Saya belajar masa kat universiti ni. Saya belajar masa kat universiti. Saya belajar ni, lepas tu bila korang keluar yang ini kan saya kata aduh, ini masa tu saya belajar masa saya buat degree. Ya Allah hai. Memang sakit jiwa lah. Tapi kan dia macam
kita nak bersungguh lah nak buat. Saya tu ada cuba buat, memang cepat dapat. Tapi kadang-kadang dia jadi rumit lah, jadi panjang. Nanti awak cubalah sendiri, malas saya nak buat. Okey, maksudnya nanti kamu akan jadi dia, boleh ni nak buat tapi mungkin panjang lah, dia akan jadi panjang sikit. Nak try ke nak ni, nak cuba juga? Tak apa. Tak apalah tapi awak ingat tahu. Nanti last kali jawapan awak dia jadi gini. 10 0 0 1 0 0 0 1 zoom. Berapa jawapannya tadi? 2 1 3. 2 1 3. Macam tu. Kalau dapat Cikgu, boleh ya. ke macam tu? Macam kita dah malas buat pasal kat exam, kita terus buat kat bawah Sugati. ni. Tak tahu lah. Maksudnya kau kena buat macam ni dululah. Tapi masa kau dah buat macam ni, kat sini pun buat nak panjang juga. Kalau tak buat langsung, Terus sekarang yang ni, bawah. cuma nantilah saya cuba cari info. Sebab bila saya tengok modul Sabah ni kan, dia tulis ada yang ramalan. Lepas tu saya tengok, memang pun benda tu ada, ditunjukkan. Cuma dia bukan ditekankan jadi satu topik kan. Tak adalah kita kena buat macam tu. Jadi, sebab ada soalan yang dikeluarkan itu yang saya kena tunjuk juga. Tapi saya rasa tak keluar kot yang ini. Dia cuma bagi pendedahan. Macam juga yang solution triangle tu kan. Yang bila 3 sisi diberi, kita nak cari luas. Dia guna rumus Heron tu kan. Rumus Heron tu tahun lepas masa solution triangle last year saya tak tekankan kamu. Rumus Heron tu digunakan kan, nanti ingatkan saya Rumus Heron tu digunakan apabila dia bagi kamu contohnya 4, 3, 7. Biasanya kalau dulu kita akan buat bila ada 3 sisi macam ni, kita cuba cari sudut. Lepas tu kita gunalah 1/2 AB sin C. Sebenarnya rumus Heron dia ada rumus. Di mana kita akan tambahkan semua bahagi 2. Lepas tu rumus Heronnya ialah kita ambil nilai ni kan, contohnya 4 tambah 3 tambah 7. 4. Tapi tak silap saya dia kena kuasa 2. Saya lupa pula formula dia. Kalau tak silap saya dia kena kuasa 2. 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 bahagi 2 dapat jawapan. So jawapan ini ni kita panggil dia S tak silap saya. So kita akan lepas tu jawapan ini tadi yang kita dapat S ni darab dengan S tolak dengan 4, darab dengan S tolak dengan 3, S tolak dengan 7, square root awak dapat luas segitiga. Ini rumus Heron. Okay. Tapi ini pun kaedah lain, alternatif lain. Tapi soalan tak akan katalah by using Heron, tak adalah, saya rasa dia tak akan keluar pun. Jadi macam yang ini juga. Saya rasa dia tak akan spesifikkan menggunakan hukum Gauss. Kalau digunakan ni memang panjang. Jadi kamu buatlah yang biasa. Saya rasa dia akan keluar macam ni, macam yang kita buat warna hijau ni, tetapi dia bagi kamu dalam cerita-cerita. Mana cerita-cerita dia, kita tengok sikit. Banyak ya soalan saya bagi. Awak jangan kalut nak cari buku ramalan sana sini. Awak guna je soalan-soalan yang saya bagi. Okey, contoh daripada jadual. Sebab dekat sini tak boleh keluarkan persamaan, nganga lah awak. Okey, tiga murid pergi ke sebuah kedai buku untuk membeli pembaris, pen, marker dan pen. Item yang dibeli dengan jumlah yang dibelanjakan ditunjuk dalam jadual. Cari harga dalam ringgit bagi sebatang pembaris. So kita letak pembaris X, dia kata marker Y dan Z. Jadi kita buat dekat sini, kita akan keluarkan lah. Yang ni senang lah kan. 2X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 11. Okey, ni senang Lepas tu 4X tambah, ni senang lah, jadual tak ada masalah. Boleh? Kita tengok cerita ini. Okey. Dia kata produk XY dan XYZ dipasang dari 3 komponen ABC mengikut nisbah yang berlainan. Setiap produk X terdiri daripada komponen A,
4 komponen B dan 1 C. Okey. X dia kata ada 2A, okey, 4B dan C. Setiap produk Y terdiri daripada untuk Y 3A, 3B dan 2C. Okey, setiap Z terdiri daripada 4A, 1B dan 4C. Okey, sebanyak 750 komponen A. Jadi ini sama dengan 750. Sorry. Komponen A ke bawah. Kan? So dia kata sebanyak 750A. So A ni bawah ni. So total kat sini ada 750A. Okey. Then kat sini ada 1000 B dan 500 C. Jadi kita akan buat apa? 2X 3Y 4Z sama dengan 750. 4X 3Y tambah dengan Z 1000. Then C-nya kat sini X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 500. Faham? Faham. Itu dia. Kalau ada boleh keluarkan persamaan, tak ada masalah lah. Okey, awak boleh buat insyaAllah. Okey, ni pun tak ada masalah kot. Kena faham macam tu. Dua kumpulan pekerja minum di sebuah gerai. Kumpulan pertama terdiri daripada 10 orang pekerja minum. Okey, 10 orang pekerja. Dia kata minum 5 cawan teh. Okey, 2 cawan kopi, 2 kopi dan 3 jus buah. Okey, dengan harga RM11.80. Macam tu. Lepas tu kumpulan kedua 6 orang pekerja. Dia minum 3 cawan teh, 1 cawan kopi, 2 jus buah. Harga dia RM7.10. Harga secawan teh dan 3 gelas jus buah adalah sama dengan harga 4 cawan kopi. Dia kata 3 cawan teh. 3 cawan teh dan 3 jus buah. Okey, jus buah harga dia sama dengan 4 Cikgu, kopi. Ya, secawan teh. mana? Secawan teh. Macam tu. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, kita kena cari dulu. Jadi kat sini, jap. Betul tak? Inilah. Okey, so awak akan selesaikan. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Alamak, tak boleh kecil. Okey, ada persoalan tak? Saya rasa yang lain tu samalah. Awak boleh cuba buat. Okey, so hari ni yang ni pun samalah. Awak boleh cuba. Okey ya? Ni pun sama. Okey, ini dah balik kepada yang tadi. So, saya harap awak cuba buat soalan-soalan ni. Tak payah banyak. Tak payah sibuk-sibuk nak cari soalan lain. Guna ni je. Cukup dengan guna ini. Sebab sistem persamaannya memang ini je bentuk soalan. So, awak gunakan ini, insyaAllah tak ada masalah. So, pastikan semua orang cuba dan cuba habiskan soalan-soalan yang saya berikan ini. Boleh? Cikgu. Ya. Tadi kan yang kaedah apa macam kaedah matrix tu. Tu nama kaedah apa tadi tu? Gauss. Okey. Penghapusan Gauss. Gauss tak silap saya. Cek balik dalam tu. Okey? Kalau tak ada apa-apa soalan, saya stop kat sini. So, kita berehat sehingga jumpa minggu depan. Okey, kelas kita di sekolah hari Jumaat. Okey, kelas di sekolah hari Jumaat. Saya rasa hari Jumaat tu saya akan bincangkan soalan trial kot.
Dan kelas yang ini saya akan still on pada hujung minggu insya-Allah. Boleh? Yang pelajar group tu tolong tengok Telegram saya bagi tahu dalam Telegram tu Okay, so kita jumpa next class. Bye. Group tu group apa? Group yang kat rumah. Oh, okay. Okay. So jumpa lagi insya-Allah. Bye. Assalamualaikum. Tahniah yang join. Waalaikumsalam. Okay, Terima bye. kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama.